Okay, Assalamualaikum. Good day. Hari ini kita akan masuk kepada chapter 4 iaitu shear force diagram dan bending moment diagram, di mana ada dua objektif yang perlu awak tahu dan perlu awak capai untuk chapter ini, di mana awak perlu kira shear force dan juga bending moment, dan kedua macam mana awak nak lukis dua diagram ini. Saya boleh katakan chapter ini adalah yang terpenting dalam civil engineering structure, sebab dia akan carry forward untuk awak punya structure analysis. Kalau awak fail macam mana nak kira shear force ataupun bending moment, fail lah awak sebagai civil engineer. Wow, that's a big statement, but it's the truth. You have to know how to calculate, at least know how to find the reaction. We will go to that later. Okay, so student saya, kalau dulu static dynamic saya ada bagi tahu secara ringkas ataupun saya dah bagi tahu secara dalam, tapi tak apa, untuk chapter ini kita refresh balik. Untuk shear force diagram dan bending moment diagram SFD BMD, so saya akan panggil SFD dan BMD sajalah, saya tak akan sebut full name dia. So untuk awak kira dan dapatkan SFD dan BMD, awak perlu tahu dekat mana awak nak cari. Kita tahu yang kita ada, saya ingatkan sikit, susah saya nak menulis. Kita ada tiga jenis beam yang biasa kita guna, iaitu simply supported, di mana ada satu beam. Ini saya lukis sebagai beam je, walaupun awak nampak satu straight line. Tak boleh. Okey, walaupun awak nampak dia sebagai satu straight line, satu pin support dan juga satu lagi di hujungnya adalah roller support. Ini adalah roller dan ini adalah pin. Ataupun kita boleh tengok dengan cantilever beam. Cantilever adalah terjulur, di mana awak ada satu fixed support dan juga satu beam yang di hujungnya tiada apa-apa lagi support. Kemudian satu lagi adalah overhang. Overhang beam adalah di mana awak ada support, cuma yang sini adalah terjulur sikit, overhang. Okey, jadi di sini awak nampak sini ada 1, 2, 3, ini benda yang samalah, ini pin dan ini adalah roller, ini adalah fixed. So, awak ada tiga jenis beam yang biasa digunakan, iaitu simply supported beam, di mana di hujung-hujung dekat kedua-dua end beam dia ada support, dan sama ada dia cantilever, dia akan ada fixed support dan terjulur. Dan satu lagi overhang beam, di mana ada orang kata apa, pin dengan roller, cuma sini saja yang dia terjulur, dia namakan overhang. Okay, bila kita dah tahu ada tiga jenis beam, awak nampak kat sini kan, awak perlu tahu macam mana nak cari dia punya support reaction. Kalau ada orang yang tidak tahu apa itu support, support bermaksud yang menyokong beam itu. Beam tu takkanlah tergantung terapung-apung kan, dia takkanlah terawang-awangan macam ni. So dia mesti ada support. Kita ada tiga jenis support, 3 types of support yang biasa kita gunakan untuk beam, iaitu sama ada dia adalah pin, roller ataupun fix. Kalau pin, simbolnya adalah segitiga yang biasa digunakan, ataupun awak tengok jenis kalau yang gambar rajah dalam buku, dia akan lukis macam ni. Pin lah, nampak Okey, ini adalah pin. Ataupun roller, dia akan jadi bulat. Dan juga fix, bila ada beam, kemudian sini dia lorekkan begini. Okey, dia tak ada apa-apa yang duduk di antara beam dengan benda ni, melainkan yang benda berlorek ni, ini adalah dinding. Kalau kita tanam benda ni, kiranya beam ni akan tertanam dalam beam. Kalau kita boleh lukis dalam satu lagi, sini mungkin beam Okey, dia mungkin ada kerata rentas macam tu, tertanam. Sebanyak mana awak akan kira next subject, iaitu reka bentuk tak silap. Okey, jadi tiga types of support, tiga jenis support. Apa support dalam bahasa Melayu? Sokongan, yes. Tiga jenis sokongan yang perlu awak tahu dalam subjek ini adalah pin, roller dan juga fix. Okey, kemudian bila pin, roller dengan fix ni, dia ada reaction. Macam dalam awak punya chemistry,
Setiap benda mesti ada reaction. Begitu juga dengan support-support ini, sokongan-sokongan ini. Bila kita bercakap tentang pin, macam mana nak cari dia punya sokongan? Dia punya reaction. Reaction antara beam ini dan juga dengan support ini. Support pin. Support pin ada dua reaction. Satu pada paksi Y dan satu pada paksi X. Kita namakan di sini FY dan juga FX. Kalau student saya, static dynamic, saya tanya balik dalam kelas, kenapa dia ada dua reaction? Ataupun daripada kelas lain, cuba tanya diri sendiri, ingat balik lecturer awak dulu, kenapa ada dua reaction di situ? Bila ada dua reaction, ia bermaksud benda ni, beam ini tidak boleh bergerak dalam paksi X dan tidak boleh bergerak pada paksi Y. Kiranya dia boleh lentur sahaja. Nampak? Kalau awak tak ada pada paksi X, dia boleh bergerak kiri kanan dan lentur. Iaitu, itu adalah roller. Ada paksi Y sahaja. Kiranya awak tidak benarkan dia turun naik, tapi awak benarkan dia ke kiri kanan. Dan juga dia melentur. Dia melentur. Okey. Kemudian kalau fix, dia ada tiga, di mana FY, FX dan juga moment. Di sini awak tidak benarkan dia naik turun atas, kiri kanan, dan awak tidak benarkan dia melentur. Kiranya bila awak akan analisis nanti, benda ni dalam lab, tak silap saya kalau boleh awak tengok, dia tidak akan melentur macam ni. Dia akan pergi depan sikit, ke tengah sikit, baru dia lentur. Unlike yang macam ni, dia akan terus lentur di support. Macam ni juga, dia akan lentur di support. Okay, so that's why kalau saya tanya student saya, 3 types of support, fixed, roller dengan pin, 3, 2, 1. Bukan rumus, cumanya benda yang perlu awak ingat. Kalau fix, dia ada 3 reaction, roller ada 1 reaction, dan pin ada 2 reaction. Kenapa 2, 1, 3? Itu yang selalu saya tanya. Sebab awak tidak benarkan restriction kepada satu support itu tak boleh bergerak atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang, whatever. Tak benarkan. Okey, ini 2D baru. Kalau 3D tengoklah nanti. Okey, kemudian ada juga soalan yang previous student, dia tengok soalan contoh. Awak hanya nampak dalam paksi macam ni kan, FY dengan FX. Tiba-tiba soalan sengit, roller di sini. Saya tanya awak, ni, kita tengok ini. Okey. Saya tanya awak, macam mana dia punya reaction? Sebab tu saya suruh awak belajar balik, baca apa itu support reaction. Reaction yang berlaku antara support dan juga dengan beam itu. Janganlah kalau awak fikir, oh selama ni Miss bagi tahu antara FY, so kiranya FY kat sini lah. Salah. Dia antara ni. Orang kata apa? 90 degree antara roller dan juga dengan beam itu. Tapi awak kena leraikan kepada FX dan juga FY. Itu cerita lain. Tapi kat sekarang sini yang perlu awak tahu adalah 3, 2, 1. Beres? Okay, itu adalah untuk support. 3 types of support. So sekarang saya akan tunjuk 3 jenis load yang biasa kita guna. Okey. 3 jenis beban yang biasa digunakan, iaitu 1 point load. Tak kisahlah dia tunjuk bawah, atas, sengit ke apa, tapi dia adalah point. 1 anak panah sahaja yang kita denote sebagai 1 anak panah, itu adalah point load ataupun dinamakan axial load. Kedua adalah uniform distributed load, di mana dia adalah uniform sepanjang sekian meter, X meter. Okey, tak kisah atas bawah kiri kan, tak kisah turun ke bawah ataupun dia mungkin naik ke atas.
Tapi tak mungkin dia ada satu macam ni. Dia mungkin akan jadi dua beban lah, dua beban yang berbeza. Ataupun satu varying distributed load, iaitu berbentuk segitiga. Okey, boleh 3 jenis, sama ada point load, UDL ataupun VDL. Okey, kita ada standard signage juga. Apabila awak lihat pada satu elemen itu, satu beam, okey, bila kita ambil satu beam dan apabila benda itu dilenturkan, dia berbentuk smiley, dia boleh bentuk smiley ataupun ini kita panggil sagging dan ini adalah hogging. Saya panggil ini smiley face, ini sad face. Bila dia sagging, itu bermaksud dia adalah positif dan hogging adalah negatif. Okey, moment negatif. Ini adalah untuk moment. Dan biasanya moment kita ambil putaran counterclockwise positif. Saya amat menitik beratkan awak punya signage ini. Kalau awak buat calculation tanpa signage, ia agak sukar untuk saya memeriksa kertas awak. Okey, sebab tu kalau nanti awak buat calculation, saya minta awak tolong tulis signage supaya bila saya semak, saya tahu awak putar positif counterclockwise. Okey, kemudian itu adalah moment. Macam mana pula dengan shear force? Shear force apabila ada satu beam, awak potong dia. Katakanlah kita potong di sini, dia akan jadi dua segmen, betul tak? Okey, dua segmen yang berbeza di mana signage yang sebelah kiri shear force dia ke bawah, yang sebelah kanan shear force dia ke atas. Kenapa shear force ke bawah? Dah nama dia shear. Awak ada dua blok. Satu blok yang sama, okey macam ni. Kemudian dia pecahkan. So kiranya kita ada shear di sebelah sini, bukannya normal load. So shear force, bukannya normal force. So shear force yang sebelah kiri ini akan ke bawah, shear force yang sebelah kanan akan ke atas, dan begitu juga dengan moment. Di sebelah kiri akan bertindak counterclockwise, di sini akan bertindak clockwise. Bila awak combine balik kiri kanan atas, katakanlah satu unit load untuk V ke bawah, satu unit load untuk V ke atas, dia akan cancel out each other. So dia akan kembali ke original state. Boleh. Macam tu juga yang ini counter, sini akan jadi clockwise. Okay, so sini kita akan tunjuk contoh untuk 4 case, di mana contoh untuk 4 case ada point load, ada UDL, satu lagi untuk VDL, dan juga concentrated load. Okay, so saya akan tunjuk satu-satu.